Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين اللهم رب يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم رب تمم بخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمينا عنا ولا تذهب بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita dapat sama-sama dalam kelas pengajian kitab Tuhfatus Saniyah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan terus dengan pengajian kita dalam kita membahaskan perkara yang berkaitan dengan alamatul fi'li, berkaitan dengan tanda-tanda fi'il, ya. Seperti mana yang telah kita bahaskan di dalam pertemuan yang lalu, kita telah sentuh tiga tanda. Kita telah sentuh tiga tanda yang menjadi tanda kepada fi'il. Ini secara umum. Bukan tanda fi'il madhi, bukan tanda fi'il mudhari'. Ini tanda fi'il. Maknanya bila mana ada tanda-tanda ini, maka kenallah kita bahawa kalimat itu, kalimat setelahnya ataupun kalimat yang ada tanda tersebut itu merupakan fi'il. Okey? Itu merupakan fi'il. Baik. Apakah tanda-tanda tersebut? Okey, siapa yang nak kongsi yang kita telah bahaskan? Silakan. Kita ada 4 tanda. Kita dah hurai 3. Silakan. Siapa nak kongsi? Qad. Lagi? Sin, huruf sin. Huruf sin. Huruf saufa. Huruf saufa. Baik. Qad memberi makna apa? Tahqiq ataupun taqrib. Tahqiq ataupun taqrib. Okey, sekarang ni qad ini dia masuk kepada fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Madhi. Fi'il madhi. Orang tak jawab Ustaz. Orang tak jawab. Dua-dua Ustaz. Dua-dua. Madhi dan mudhari'. Fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Okey. Fi'il madhi dia memberi makna apa? Tahqiq dan taqrib. Okey. Kalau tahqiq contoh. Apa contoh tahqiq? Nak kena naik atas pula. Mana? Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'min. Qad aflahal mu'min. Qad aflahal mu'min. Apa maksud qad aflahal mu'minun? Sesungguhnya telah berjaya orang mukmin. Okey, sesungguhnya betul. Okey, jadi qad ini masuk kepada fi'il madhi, satunya masuk kepada satu kalimat ataupun dikenali sebagai fi'il madhi, maka ia memberi makna tahqiq, memberi makna sungguh. Ya. Maknanya kalau dia masuk, sekarang ni kita ada dua perbahasan. Satu ialah qad masuk kepada satu kalimah, kalimah itu ialah fi'il. Sekarang ni fi'il tersebut, kalaulah fi'il tersebut ialah fi'il madhi, ya, kalaulah fi'il tersebut ialah fi'il madhi, maka salah satu daripada maknanya ialah menunjukkan makna at-tahqiq, makna sungguh. Contoh kita, kalau kita buka Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Okey. Baik. Dia ada satu lagi makna. Kalau dia masuk dalam fi'il madhi, apa dia makna satu lagi? Taqrib.
Takrib. Apa contoh takrib? قد قد قامت الصلاة. Qad qamatis salah. Okey, apa makna takrib? Dah dekat hampir waktu dia. Okey, dekat ataupun hampir waktunya. Qad qamatis salah menunjukkan waktu sembahyang telah hampir waktu salat. Telah hampir waktu mendirikan sembahyang. Jadi makna satu takrib, yang kedua ialah makna at-takrib. Ini kalau qad, perkataan qad itu masuk kepada lafaz ataupun masuk kepada kalimah yang berbentuk fi'il madhi. Baik. Kemudian yang kedua ialah qad masuk kepada fi'il mudhari'. Kalau masuk pada fi'il mudhari', apa makna dia? Dia kadang-kadang. Kadang-kadang. Satu lagi taklil. Satu lagi taksir. taksir. Okey, bagus. Okey, taklil bermakna kadang-kadang. Contoh apa dah? Taklil. Qad yasduqul kazub. Qad yasduqul kadzub. Apa maksud dia? Pendusta terkadang pendusta tak mungkin benar. Macam mana Ustaz? Jarang-jarang pendusta itu benar. Kadang-kadang benarnya orang berdusta, ataupun kadang-kadang ataupun jarang orang yang berdusta itu bercakap benar. Okey, baik. Okey, satu lagi makna at-taktsir. At-taktsir. Okey, taksir apa maksud dia taksir? Sering. Sering. Okey, contoh apa contoh dia? Apa contoh? Ada contoh tak? Ada. Qad yanalul mujtahidu Bughiyatah. Bughiyatah. Qad yanalu al-mujtahidu bughiyatahu. Okey. Sering ataupun selalu orang yang bersungguh itu akan mencapai impian dia, cita-cita dia, keinginan dia. Okey, jadi ini merupakan pelajaran yang telah kita ambil di dalam pertemuan yang lalu. Yang pertama ialah qad, masuk kepada fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua ialah sin. Sin dan juga saufa. Ini kita kedua sekali lah. Maknanya yang kedua dan juga yang ketiga. Kedua-duanya ini menunjukkan makna al-istiqbal, akan datang. Kedua-duanya menunjukkan makna al-istiqbal. Cuma sin dan juga saufa ni bezanya dari sudut mana? Saufa ni lagi jauh. Sin ni dekat sikit. Contohnya sayaqulu sufaha istiqbal juga. Kalau saufa dia lebih jauh. Contohnya saufa yura ataupun saufa yu'tihi urahum, akan diberikan kepada mereka upah mereka, ganjaran mereka. Akan diberikan. Kalau sayaqul akan juga, cuma dari sudut nisbah waktunya sin ini lebih dekat berbanding dengan saufa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang telah kita urai dan telah kita sentuh panjang lebar di dalam pertemuan yang lalu. Jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk kepada tanda yang keempat. Tanda yang keempat. Cuma tanda yang keempat ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia memerlukan kepada sedikit perbincangan yang panjang, dan sebenarnya telah kita sentuh sebelum ni dalam kelas bahasa Arab. Cuma hari ni ibarat kata macam kita recap balik, kita ulang kaji balik. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kena sebab ada sedikit gangguan. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amma ta'ut ta'nithi as-sakinah. Adapun ta' ta'nits as-sakinah. Adapun ta' ta'nits as-sakinah. Maknanya ta' ta'nits ini juga menjadi salah satu daripada tanda-tanda fi'il.
Apa tanda-tanda fi'il? Tanda-tanda bila adanya tak ta'nis as-sakinah ini, sesuatu kalimah itu ialah fi'il. Okey, ada je, ini fi'il. Contohnya apa dia? Kita nampak adanya, kalau kita kata adanya menara masjid. Adanya menara, itu tanda masjid. Ada kubah, tu masjid. Contohlah. Nampaknya anak bulan, itu tandanya masuknya Ramadan. Masuknya awal bulan. Kan? Nampak tanda apa lagi? Tanda nampak mendung, awan gelap, itu tanda nak hujan. Okey, baik. Sekarang ni kita ambil tanda yang keempat. Bagi sesuatu kalimat itu yang mana kita nak beza antara isim ke, fi'il ke ataupun huruf. Maka tanda yang keempat untuk kita kenal sesuatu kalimat itu ialah fi'il, ialah adanya tak at-ta'nisi as-sakinah. Apa maksud tak ta'nis sakinah? Iaitu tak yang menunjukkan perempuan, pelakunya as-sakinah, yang berada di dalam keadaan sukun. Apa dia? Tak itu berbaris sukun. Kita kata harakahnya ialah sukun. Maka fatadkhulu, maka masuklah tak ta'nis as-sakinah itu alal fi'lil madhi duna ghairih. Maka masuklah tak ta'nis sakinah itu ke atas fi'il madhi sahaja, duna ghairi, maknanya sahajalah, tanpa yang lain-lain. Maknanya yang lain dia tak masuk, fi'il mudhari' dia tak masuk, fi'il amar pun dia tak masuk. Maknanya itu kita kena kenal bahawa ini merupakan tak ta'nis sakinah ini menjadi alamat kepada fi'il apa? Hanya kepada fi'il madhi sahaja. Maknanya di sini tuan-tuan dan puan-puan, dia ada yang masuk kepada fi'il madhi, dia ada yang masuk kepada fi'il mudhari'. Kan? Dia ada yang boleh masuk kepada dua-dua. Jadi kalau kita tengok di sini tuan-tuan dan puan-puan, contohnya sin dan saufa. Sin dan saufa masuk hanya kepada fi'il mudhari'. Tak ta'nis hanya masuk kepada fi'il madhi. Kan? Qad masuk kepada fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Maknanya qad boleh masuk pada fi'il madhi, boleh masuk pada fi'il mudhari'. Sin dan saufa hanya masuk kepada fi'il mudhari'. Tak ta'nis sakinah hanya masuk kepada fi'il madhi sahaja. Jadi ini sebenarnya benda ni bukan kata mesti ingat, tak ingat pun. Cuma kalau kita latih selalu ataupun kita faham, maknanya nahu ni sudah kita dah boleh dalami, kita dah boleh faham sendiri. Yang ni kalau nak hafal kadang-kadang lupa masuk fi'il madhi ke fi'il mudhari'. Dah sebut akan datang, takkanlah fi'il madhi. Sadaraba tak ada orang sebut. Kan sa'akala tak sebut. Sayakul mungkin orang sebut. Saqal tak ada. Saufa qal tak ada. Saufa yaqul. Kan bahasa Arab akan berkata. Sebab apa? Sesuai dengan fi'il mudhari'. Perkara yang sedang berlaku ataupun perkara yang akan berlaku. Fi'il madhi tak bolehlah nak masuk dengan sin ataupun saufa, sebab fi'il madhi ialah yang telah, sedangkan sin dan saufa itu ialah untuk al-istiqbal, benda yang berbentuk akan berlaku. Tidak sesuai dengan fi'il madhi. Adapun qad, dia boleh masuk kepada dua-dua. Satu fi'il madhi, satu lagi ialah fi'il mudhari'. Yang memberi makna yang berbeza. Baik. Wal gharadu minha ad-dalalah ala anna al-ism alladhi usnida hadha al-fi'lu ilayhi muannath. Tujuan daripadanya, tujuan daripada tak ta'nis itu, apa tujuan ada datangnya tak ta'nis ini? Ad-dalalah ala anna al-ism alladhi usnida hadha al-fi'lu ilayhi muannath, untuk menunjukkan bahawa ala annal isma, atas bahawa sesungguhnya isim yang disandarkan, isim
yang disandarkan kepada fi'il itu ialah muannas. Apa isim yang disandarkan kepada fi'il itu? Isim nak kena sandar kepada fi'il. Macam mana? Sebab fi'il ini kita tahu bahawa ia adalah perbuatan. Kata kerja. Kan? Daraba, akala, kataba, darasa, nama, syariba. Kan? Itu kan semua fi'il. Fi'il ini, setiap perbuatan ini, ia memerlukan kepada fa'il. Apa fa'il? Iaitu pelaku. Pelaku bagi perbuatan tersebut. Perbuatan dia tak boleh jadi macam tu saja. Menulis, siapa yang menulis? Tak, menulis. Siapa yang menulis? Dia, saya, kamu. Jadi mesti ada orang yang melakukan perbuatan tersebut, barulah wujudnya perbuatan. Maknanya mesti ada fa'il, barulah ada perbuatan, mesti ada fi'il tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan, maknanya di sini tujuan tak ta'nis as-sakinah ini ialah untuk menunjukkan bahawa isim yang disandarkan kepada fi'il itu sama ada pelaku yang dikenali, sawaun akana fa'ilan, sama ada yang isim tersebut ialah berbentuk fa'il, iaitu pelaku, amkana naibal fi'li, ataupun ia adalah naibal fi'l, ataupun ia adalah naib pengganti bagi fi'il. Dia panggil naibul fi'il, naibul fa'il. Naibul fa'il iaitu yang menggantikan fi'il, yang menggantikan fa'il. Contoh, nanti kita serangkan. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, maknanya apa dia? Datangnya tak ta'nis sakinah ini untuk menunjukkan pelaku ataupun yang dilakukan, dia panggil naibul fa'il. Yang dilakukan itu ialah perempuan. Itu tujuannya datangnya tak ta'nis ini. Contohnya macam mana dia bawa di sini? Contohnya dia bawa fa'il, pelaku yang perempuan. Qalat Aisyatu. Telah berkata, siapa dia? Aisyah. Jadi dia datangkan tak ta'nis di sini. Mana tak ta'nis? Pada lafaz qalat, tak yang perempuan yang berbaris sukun. Qala, asalnya qala kan, tapi didatangkan tak ta'nis yang berbaris sukun. Sebab apa? Sebab Aisyah itu ialah fa'il. Fa'il yang macam mana? Fa'il yang muannas, fa'il yang perempuan. Maka kena sesuaikanlah di antara fi'il dan juga fa'il. Kena sesuaikanlah fa'il dan juga fi'il tersebut. Maknanya kalau fa'il itu muannas, maka fa'il itu juga mestilah berbentuk muannas. Macam mana? Iaitu dengan datangkan tak ta'nis as-sakinah. Jelas tak di sini? Siapa yang masih belum faham ataupun kurang faham ataupun memang tak faham langsung, tak apa, bagi tahu. Kita ada lebih kurang hari ini, kita ada lebih kurang dalam 10 orang. Siapa yang tak faham langsung? Ustaz tak faham Ustaznya ni. Yang belakang-belakang tak faham tu nantilah. Yang ni faham tak? Kita nak ambil yang ni dulu. Kalau faham nak kena tanya. Kalau tak faham, saya jawab. Wanita boleh ke? Ustaz nak tanya kejap. Okey. Sebelum kena soal. Yang ni Ustaz, yang qalat Aisyah tu, qalat tu lam alif ta sukun tu, ta tu yang ta ta'nis tu. Ya, itulah tak ta'nis. Okey. Baik Ustaz, terima kasih. Sama. Okey, Puan Intan, apa dia?
baru nak tanya benda yang sama juga yang qalat Ah, tu. Kalau lelaki macam mana Ustaz? okey. Qala Rasulullah. Ha, Qala saja, maksudnya tak ada, tak tak ada tak. sukun tak ada. Tak ada tidak ada tak sukun di situ. Okey, insya-Allah. Qala. Qala. Kita bolehlah ambil lah fi'il lain. Contohnya macam banyaklah kan. Ja'at. Kan. Katabat Aisyah. Qalat Aisyah. Kan, apa lagi? Kita ambil nama, tidur. Namat Aisyah. Nama Muhammadun. Nama telah tidur Muhammad. Tu nama. Kan? Namat. Kita bolehlah olah ayat lain pula. Kalau yang maknanya yang ni lebih kepada orang yang ketiga. Bukan kita, bukan mukhatab. Bukan orang yang kedua. Maknanya orang yang ketiga. Dia. Ataupun ada nama tertentu. Kan? Bintun. Telah tidur seorang anak perempuan. Namat binti, anak perempuan saya telah tidur. Nama ibni, telah tidur anak lelaki saya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ini di antara cara untuk kita memahamilah ataupun kita nak kenal fi'il. Baik. Yang seterusnya amkana naiba fa'il. Ataupun untuk menunjukkan bahawa naibah fa'il itu juga muannas. Naibah fa'il itu juga muannas. Kalau contoh di sini ni agak sukar sikit. Sebab apa? Sebab kita tidak kenal lagi di antara muannas lafzi, maknawi. Kita tak kenal lagi. Jadi tak apa. Kalau kita ambil ayat yang lain. Contohnya kita katalah senanglah. Duribat Fatimah. Daraba, pukul. Duribat, dipukul. Kan? Duribat Fatimatu. Duribat Fatimatu. Telah dipukul Fatimah. Telah dipukul Fatimah. Maknanya di sini dia tidak menerangkan tentang pelaku, tetapi menerangkan yang dilakukan. Fatimah itu bukan yang memukul, tapi yang dipukul. Duribat Fatimatu. Telah dipukul Fatimah. Duribat Fatimah. Contohnya, tentulah kita nak buat contoh supaya senang bagi menerangkan tentang naib fa'il. Jadi datangnya asalnya perkataan duriba, dipukul. Kalau kita nak kata lagi duriba Muhammadun, telah dipukul Muhammad. Kalau kita nak kata yang dipukul itu perempuan, maka kita kena tambah ta'nis as-sakinah. Duribat Fatimatu. Duribat Fatimatu. Maka di situ tuan-tuan dan puan-puan jelas menunjukkan bahawa ta'nis ini hanya masuk kepada fi'il madhi, yang mana masuknya ta'nis as-sakinah itu bagi menunjukkan bahawa fa'il ataupun naibul fa'il itu ialah perempuan. Kalau contoh di sini dia bagi furishat daruna bil busut. Apa dia? Furishat daruna bil busut. Dibentangkan rumah kami dengan permainan. Yang ni kita nak cari pula lagi tanda perempuan tak perempuan susah. Rumah ni perempuan tak perempuan jadi susah lagi. Tak apalah, yang itu akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang ni ialah berkaitan dengan ta'nis as-sakinah. Baik. Ustaz nak tanya satu Ustaz. Ya, silakan. Dia hanya ta'nis saja. Ta marbutah tak termasuk Ta marbutah dia masuk kepada isim. Okey, masuk. Contohnya mudarris, mudarrisah, muallim, muallimah.
Itu isim. Tak ta'nis ialah berkaitan dengan fi'il sahaja. Okey. Baik. Ustaz, sekejap Ustaz. Ya, silakan. Okey, tak ta'nis ni juga dia apply kepada jamak taksir. Tak ta'nis apply kepada jamak taksir. Okey. Contoh macam mana? Jadinya kalau Rasul, walaupun dia lelaki, dia rusuluhum dia jadi muannas. Yang tu dah peringkat tinggi dah tu. Bukan sebab ada macam confuse juga masa mengaji tu kan. Jadi kenapa ja'at rusuluhum sedangkan yang datang tu lelaki. Tapi dia gunakan ja'at. Jadi saya ingatkan rusuluhum dia apply taksir muannas tadi tu pada benda saja, bukan pada orang. Itu yang jadi apa tu, jadi question tu, jadi persoalan tu. Persoalan jawapannya senang. Jawapannya kaedah likulli jama'in muannas. Setiap yang jamak itu ialah muannas. Okey, maknanya rusul jamak taksir. Maka didatangkan, boleh kita datangkan dengan fi'il yang berbentuk muannas. Ja'at rusuluhum. Pun boleh. Yang ni sebenarnya ini akan datanglah. Ini jauh lagi perjalanan sebenarnya. Yang ni kita nak memahami kaedah asas dulu. Kaedah asas dulu. Yang tu memang betul ada macam tu. Dalam Quran pun ada. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tak apa. Ustaz. Ya, silakan. Okey, contoh yang Ustaz buat tadi tu, duribat Fatimah tu ke? Fatimah kan? Okay, naib fa'ilnya ialah Fatimah tu kan, Fatimah tu lah kan? Naib fa'il. Naib fa'il ialah Fatimah. Okey, alright. Terima kasih. Sama. Maknanya naib fa'il ialah Fatimah. Dia memang dalam Ustaz, sekejap Ustaz. Naib fa'il tu apa Ustaz? Naib fa'il ni, okey, fa'il ialah pelaku. Naib fa'il ialah yang dilakukan. Macam duribat Fatimah, dipukul Fatimah. Siapa yang memukul? Fatimah. Fatimah yang memukul ke yang dipukul? Duribat Fatimah, dipukul Fatimah. Siapa yang memukul? Fatimah. Siapa yang memukul? Fatimah. Tak tahu. Tak tahulah. Orang lain. Dipukul Fatimah. Jadi di sini dia tidak menerangkan pelaku tapi menerangkan yang dilakukan. Siapa yang dilakukan? Naib fa'il. Naib ni macam kalau bahasa kita ni pembantu lah. Naib ni penolong fa'il. Tapi bukan menolong pun di sini. Maknanya dia seolah-olah begitulah. Dia nak bagi nama. Dia ada satu lagi maf'ul yang dilakukan juga. Yang tu dia mesti ada fi'il, fa'il dan juga maf'ul. Itu yang dilakukan. Bangun kena buat. Bahasa Malaysia. Bangun kena buat. Bangun kena buat. Bangun membuat. Bangun membuat istilahnya. Saya pun tak tahulah istilahnya apa dia nak panggil. Kan? Maknanya yang dibuat, bangun membuat lah apa macam-macam lah. Nak bagi nama tu terpulang. Contoh anak perempuan yang boleh memahami. Kita tulislah apa dia yang boleh kita faham berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan naib fa'il ini. Dibentangkan, dipukul, dipelajari. Durisan nahwu. Dipelajari pelajaran nahwu. Dipelajari. Adakah nahwu yang belajar? Tidak, dipelajari. Dipukul, dipelajari, dilihat, dimakan, diminum. Itu semua yang berbentuk di. Ada imbuhan di depan kan. Baik, jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terusnya kita masuk kepada yang seterusnya. Okey. Wal murad, apa yang maksud murad? Yang dikehendaki. Al murad. Ini perkataan yang perlu untuk kita ingatlah. Wal muradu, dan yang dikehendaki. Dan yang dikehendaki annaha,
bahawa sesungguhnya sakinah, annaha sakinah fi asli wad'iha, bahawa sesungguhnya ta'nis itu yang berbentuk sakinah itu ialah fi asli wad'iha, pada asal kejadian dia. Pada asal kejadian dia. Maknanya ta'nis sakinah ni memang asal kejadian dia memang berbentuk demikian. Okey. Fala yadurru. Sekejap ya. فلا يضر تحريكها لعارض التخلص من التقاء الساكنين. Okey. Ta'nis sakinah ni asal, maknanya yang dikehendaki dengan ta'nis sakinah ni asal kejadiannya kita ambil ukuran ataupun bentuk asal kejadian dia. Macam mana ni? Maknanya tidak memberi kemudaratan. Fala yadurru. Kita terjemah secara mudah kan. Tidak memberi kesan, tidak memberi kemudaratan. Tahrikuha, membariskannya. Li'aridit takhallus, kerana tujuan untuk takhallus. Takhallus ni kalau kita biasa cakap Arab namanya khalas, habis. Kan khalas kita katakan. Takhallus untuk menghabiskan, untuk menghilangkan daripada iltiqa'is sakinain, daripada bertemunya dua sukun. Maknanya apa dia? Hukum asal itu diambil kira. Nun ta'nis tetap ta'nis, walaupun ta'nis sakinah terkadang dibariskan ia. Dibariskan ia kerana apa? Kerana untuk mengelakkan daripada bertemunya dua sukun. Contohnya macam mana bertemu dua sukun ni? Contohnya perkataan qalat dalam ayat ni, qauluhu ta'ala. Asalnya ayat ni ialah qalat ukhruj alaihim. Qalat ukhruj alaihim. Imra'atul Aziz. Kan ni kisah Nabi Yusuf. Qalat ukhruj alaihim. Imra'atul Aziz perintahkan kepada Nabi Yusuf, keluarlah kamu atas mereka. Qalat ikhruj alaihim. Tapi nak baca qalat ukhruj tak boleh. Nak sambung. Maka hendaklah dibariskan. Macam mana? Qalat ikhruj alaihim. Asalnya qalat. Bila dibariskan di sini, adakah ia tidak ta'nis? Ya, ia tetap ta'nis. Tapi dibariskan dengan kasrah untuk mengelakkan daripada bertemunya dua sukun. Untuk mengelakkan daripada bertemunya dua sukun. Mana dua sukun? Ta'nis dan juga kha. Kan? Kha kan sukun. Kan? Qalat ukhruj. Qalat ukhruj. Tak boleh nak baca. Maka dibariskan dengan baris kasrah. Dibaca qalat ikhruj alaihim. Kemudian lagi, contoh lagi dia bawa id qalat imra'atu Imran. Id qalat imra'atu Imran. Asalnya id qalat imra'atu Imran. Id qalat imra'atu Imran. Id qalat imra'atu Imran. Ketika telah berkata imra'atu Imran, istri Imran. Telah berkata istri imra'atu Imran. Telah berkata istri Imran. Asalnya qalat imra'ah. Nak sambung maka tak boleh sebab ada dua sukun. Qalat, nak baca macam mana? Qalat imra'ah. Tak boleh. Maka kena bariskan tak tersebut, tak ta'nis sakinah tadi dibariskan dengan kasrah untuk suaikan bagi penyambungan di antara asalnya dua sukun tersebut. Qalat imra'atu Imran. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan ayat qalata ataina ta'i'in. Asalnya qalat qalat bukan lah tu. Alif nun tu alif tasniah. Alif tasniah ada di situ.
Tapi dah bertemu dua sukun. Macam mana? Nak suaikan. Mereka berdua telah berkata. Qalata. Dibariskan dengan fathah. Sebab apa? Sebab nak suaikan dengan, sebab asalnya bertemu dua sukun. Bila bertemu dua sukun, nak baca tak boleh. Qala, nak baca macam mana? Ta pun mati, alif pun mati. Alif pun sukun, ta pun sukun, alif pun sukun. Maka nak baca tak boleh. Maka dibariskan dengan fathah. Disuaikan dengan alif tersebut, maka dibaca qalata. Ataina ta'i'in. Baik. Boleh faham tak di sini? Ataupun belum jelas? Saya kalau tak menjawab ni, kira saya consider sebagai faham. Cuk. Tak faham. Yang qalata ni Okey. bukan untuk dua orang Ustaz. Ya, untuk dua orang. Jadi dia masih lagi tak tu, dia consider dia sebagai tak taknis juga. Dia tak taknis. Dia tetap tak taknis juga. Dia asal qalat. Tapi ada alif tasniah. Tapi qalat untuk satu orang. Qalata untuk dua orang, dan memang orang kata tu berbeza daripada. Tapi okey, kalau macam tu tak apa? Kalau qalat tak taknis. Kalau qalat asal perkataan qala. Jadi tak apa? Ta tu sebab dia ta dengan alif. Okey, baik. Dia asalnya perkataan tersebut qala. Okey, baik. Kemudian kita nak menunjukkan perempuan qalat. Okey, dia tetap tak taknis. Kemudian nak menunjukkan dua, kena tambah alif tasniah. Kalau qalat, macam mana? Alif tasniah. Lata. Maka dibariskan ta tersebut. Tak taknis asalnya. Okey. Untuk sesuaikan dengan alif tasniah tadi. Okey, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz. Ustaz, Okey. ada yang ni ada dalam Al-Quran ke? Qalata. Ada dalam Quran. Boleh sebab buat. biasa yang kita jumpa tu yang tambah nun kecil tu. Ada tambah nun kecil yang mana ni? Tambah nun kecil. Yang tanwin berjumpa dengan dua huruf mati tu. Yang tu tanwin. Yang ni bukan tanwin. Oh, lain. Itu lain. Okey, terima kasih Ustaz. Confused. Okey, baik. Baik, terus. Wa mimma taqaddam. Wa mimma taqaddam. Daripada apa yang telah lalu. Ini nak recap balik. Daripada apa yang telah lalu, yang telah kita bincangkan dalam pengajian yang lalu dan hari ini, yatabayyan lak, jelaslah pada engkau, bagi engkau. Tabayyana yatabayyanu. Yatabayyan akan apa dia dalam Quran sebut? Tabayyun. Tabayyun kan. Ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Yatabayyan, jelaslah. Yatabayyanu lak, jelaslah. Tabayyana yatabayyanu, jelaslah pada engkau, bagi kamu, anna, bahawa sesungguhnya alamatil fi'il, bahawa sesungguhnya alamat ataupun tanda-tanda fi'il itu allati zakarahal muallif, yang telah disebutkan oleh pengarang, ala thalathati aqsam, atas 3 jenis. Ada 3 jenis. Maknanya daripada tanda-tanda yang telah lalu, yang telah kita bincangkan, maka jelaslah bagi kita bahawa alamat ataupun tanda fi'il itu terbahagi kepada 3 jenis. Tadi 4 benda. Okey, daripada 4 tu terbahagi kepada 3. Macam mana? Qismun yuhtasu bid-dukhuli 'alal madhi. Ini saya sebut dah tadi. Satu bahagian khusus masuk kepada fi'il madhi. Apa dia? Wa huwa ta'ut ta'nisi as-sakinah. Tak taknis yang jenis sakinah. Jadi di sini jelas menunjukkan bahawa tak taknis sama sekali tidak akan masuk kepada fi'il mudhari'.
Tak ta'nis sama sekali tak akan masuk kepada fi'il mudhari' dan juga fi'il amar. Baik. Wa qismun, dan bahagian yang kedua, yuhtassu bid-dukhuli ala al-mudhari'. Bahagian yang kedua ialah khusus masuk kepada fi'il mudhari' sahaja, iaitu sin dan juga saufa. Sin dan juga saufa. Sin dan saufa ni masuk pada fi'il mudhari' saja. Tak mungkin dia masuk pada fi'il madhi. Masuk pada fi'il madhi tak kena dari sudut makna dia. Saqamah, dia akan telah bangun. Macam mana? Nak terjemah tak boleh. So apa? Tak kena dengan ayat. Mana sayaqum, dia akan berdiri. Wa qismun, dan bahagian yang ketiga, yushtarak bainahuma, berkongsi, ishtirak, berkongsi di antara keduanya, bainahuma, di antara keduanya. Perkataan bainun, baina, perkataan bain, di antara, bainahuma, bainakuma, bainakum, di antara kamu, bainakum, baina hadzal qausain, bainal qausain, di antara. Perkataan baina ni kita kena boleh guna dalam perbualan kita, dan kita kena ambil untuk jadikan kita punya vocab. Baina. Wa huwa qad, dan ia adalah qad. Qad. Apa qad ni? Qad ni berkongsi di antara fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Seperti mana yang kita terangkan ataupun kita share di awal tadi, qad bila masuk pada fi'il madhi dia jadi makna tahqiq, ataupun dia jadi makna at-taqrib, kan? Kalau dia masuk pada fi'il mudhari' dia boleh jadi makna taqlil, dia boleh jadi makna takthir. Yang ni qad. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya. Yang seterusnya ni dia agak sukar sikit. Disukar ya. Sukar macam mana? Tak sukar mana pun, tak payah mana pun. Cuma yang ni penambahan daripada Syekh Muhammad Mahyuddin. Dia bertambah daripada tanda-tanda fi'il juga. Cuma dia ni tak disebut di dalam matan al-jurmiyah. Yang ni dia akan sebut tambahan dia. Wa qad taraka alamata fi'lil amr, dan sesungguhnya taraka, kan qad di sini, qad taraka, dan sesungguhnya taraka. Apa maksud taraka? Apa maksud taraka? Saya dengar perkataan taraka. Tinggal ke Ustaz? Meninggalkan. Dan sesungguhnya telah meninggalkan. Siapa yang meninggalkan? Setiap fi'il mesti ada fa'il. Dan sesungguhnya telah meninggalkan. Siapa yang meninggalkan? Tanda-tanda. Siapa yang meninggalkan? Tak sesuai kalau bertanda-tanda. Alamah tu kan muannas. Kalau masuk kalau jadi tanda-tanda yang meninggalkan mesti tarakat alamatu. Siapa yang meninggalkan di sini? Amar. Wa qad taraka fi'il amr. Sesuai tak? Dan sesungguhnya telah meninggalkan. Siapa dia? Pengarang. Dia tak sebut di sini. Dia panggilnya dhamir. Dia tak kata turika Ustaz. Turika ditinggalkan. Okey. Turika ditinggalkan. Wa qad taraka, dan sesungguhnya telah meninggalkan. Sesungguhnya dia telah meninggalkan. Siapa dia? Dia itu ialah pengarang. Pengarang kan tak sebut. Siapa pengarang? Pengarang matan Ajrumiyah kan? Pengarang matan Ajrumiyah tak sebut. Bin Ajurrum tak sebut di dalam matan asaliyah. Matan asaliyah wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wa sawfa wa ta'it ta'nis sakinah. Dia tak sebut pun tentang alamat apa dia? Wa qad taraka alamata fi'lil amri.
Dia telah meninggalkan tanda-tanda fi'il amar. Tak sebut pun. Sebut fi'il madhi, tanda fi'il betul. Tanda fi'il madhi, tanda yang menjadi tanda fi'il madhi, tanda fi'il mudhari'. Tapi bagaimana dengan fi'il amar? Sedangkan fi'il itu terbahagi kepada 3. Apa dia? Wahiya dalalatuhu 'ala talab. Bahawa fi'il amar itu yang menunjukkan atas permintaan. Dalalatu yang menunjukkan ala atas at-talab, minta. Ma'aqubulihi ya al-mukhatabah, beserta dengan terimanya ya al-mukhatabah au nunut taukid. Beserta dengan ia boleh menerima dipanggil dengan ya mukhatabah ataupun nun at-taukid, ataupun yang dipanggil dengan nun yang menunjukkan sungguh. Ini payah sikit ni. Tak payah mana pun, senang je. Contoh. Kita ambil contoh dulu. Apa contoh fi'il amar? Nanti kita datangkan dengan mukhatabah, ya mukhatabah macam mana, nun taukid macam mana. Contoh fi'il amar. Kita ambil qum ataupun uq'ud, uktub, unzur. Dia 4 dia bagi di sini. Qum, uq'ud, uktub, unzur. Apa maksud qum? Berdirilah kamu. Uq'ud, duduk. Uktub, tulislah kamu. Unzur, tengok ataupun lihatlah. Fa inna hadhil kalimatil arba', maka sesungguhnya 4 kalimat ini dalatun, menunjukkan ala talabi husulil qiyam, atas permintaan terhasilnya perbuatan berdiri. Maknanya kalau kita sebut perkataan ini, kita nak apa? Kita nak supaya ada yang kena berdiri. Qum, berdirilah kamu. Siapa? Kamu yang kena berdiri. Bukan kita yang menyebut. Dia yang kena berdiri. Wal qu'ud, duduk. Menulis, wal kitabah, menulis, wal nazar, dan juga melihat. Ma'aqabuliha ya al-mukhatabah, beserta dengan terimanya lafaz-lafaz tadi, perkataan-perkataan tadi, ya al-mukhatabah. Dia boleh terima yang dipanggil dengan ya al-mukhatabah. Apa maksud ya mukhatabah ni? Ya mukhatabah ialah ya yang menunjukkan bahawa fi'il tersebut dikhususkan kepada mukhatabah. Apa mukhatabah? Orang yang dilawan, orang yang kedua yang berbentuk muannas. Mukhatab, lelaki yang lawan bercakap gitu kan. Kamu, anta dipanggil dengan mukhatab, dhamir mukhatab. Anti, dhamir mukhatabah. Mukhatabah. Apa mukhatabah? Yang orang kedua, anti. Dipanggil ya al-mukhatabah. Contohnya macam perkataan qum. Qum, berdirilah kamu. Lelaki. Tapi kalau perempuan, kena tambah dipanggil dengan ya al-mukhatabah. Qumi. Qumi. Qum, qumi. Kena tambah situ. Uq'ud, uq'udi. Uq'ud, uq'udi. Uktub, uktubi. Tambah ya mukhatabah kalau perempuan. Kan? Uktub, uktubi. Uq'ud, uq'udi. Kalau perempuan dah. Baik. Jadi ini di antara tanda fi'il amar. Tanda fi'il juga, tapi dia masuk hanya kepada fi'il amar sahaja. Ya mukhatabah ni. Au ma'a qabuliha nun taukid fi nahwi uktubannah. Nun taukid apa dah? Nak menunjukkan sungguh. Unzuranna ila ma yanfa'uk. Apa dia? Uktubannah. Uktub. Ini panggil nunut taukid. Uktubannah. Tulislah kamu. Sungguh, tulislah kamu. Bersungguh-sungguh. Kata uktubanna, kata sungguhlah. Unzuranna ila ma yanfa'u.
Sungguh, kita kata, lihatlah kepada apa yang memberi manfaat kepada kamu. Unzuranna ila ma yanfa'u. Lihatlah kepada apa yang memberi manfaat kepada kamu. Minta ni macam mana? Sebab ada nunut taukid di hujungnya. Asalnya perkataan unzur. Asalnya perkataan unzur. Tapi ada nunut taukid di belakang tu menunjukkan bahawa ia adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il amar. Yang ni dia agak sedikit sukar lah. Kalau boleh faham tu alhamdulillah. Boleh faham tu alhamdulillah. Cuma di sini yang penting untuk fi'il amar dia boleh masuk dua. Satu dia panggil dengan ya mukhatabah. Asal perkataan dia qum, qumi. Kan? Uq'ud, uktubi. Kan? Apa lagi? Uktub, uktubi. Unzur, unzuri. Ijlis, lelaki. Ijlisi, perempuan. Dia panggil ya. Yang belakang tu dia panggil dengan ya mukhatabah. Adanya ya mukhatabah dalam sesuatu kalimah, maka ia menunjukkan bahawa kalimah itu ialah fi'il. Maka di sini fi'il apa? Fi'il amar. Sebab apa? Ya mukhatabah tidak masuk kepada fi'il madhi dan juga tidak masuk kepada fi'il mudhari. Baik. Kemudian apa lagi tuan-tuan dan puan-puan? Akhirnya ialah nunut taukid. Nunut taukid ialah nun yang masuk kepada fi'il amar di sini yang menunjukkan bahawa maknanya apa dia? Makna sungguh bagi berlakunya ataupun nak minta berlakunya perbuatan tersebut. Contohnya macam kataan uktub, uktubanna, uq'ud, uq'udanna, unzur, unzuranna. Ada nunut taukid dipanggil di belakang tu. Asal kata unzur, unzuranna, kita minta sungguh-sungguh dia melihat kepada apa yang memberi manfaat kepada dia. Jadi kita kata unzuranna ila ma yanfa'u. Udrusanna, belajarlah, sungguh belajarlah, udrusanna. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini pelajaran ataupun perbahasan berkaitan dengan alamat-alamat fi'il. Wallahu a'lam. Ustaz nak tanya tu. Maaf. Silakan. Siapa nak tanya? Yang uktub tadi, dia amar dia kena mati ba tu kan? Ya. Okey, kalau muannas dia akan jadi hidup balik uktubi je. Jadi Ya, sebab adanya ya mukhatabah di situ. Untuk muannas lah dia hidup balik. Kalau yang tadi tu untuk muzakkar tu memang matilah. Sebab apa dia hidup? Sebab yang ustaz kata ada ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Sebut dia tu. Ya mukhatabah. Dia sebab ada ya mukhatabah. Ya mukhatabah ni ada baris tak? Ya, yang tu. Dia ada baris tak? Yang tak ada baris tu lah. Dia tak ada baris. Jadi asalnya perkataan uktub, tapi masuk ya mukhatabah pun tak ada baris juga. Bila tak ada baris kena sesuaikan dengan ya mukhatabah. Uktubi. Saya uktubi di baris. Nak sesuaikan dengan ya mukhatabah. Yang macam tasrif dulu Ustaz. Dia sama je. Dia kaedah bila bertemu dua sukun mesti dibariskan. Okey. Okey. Ustaz, yang satu lagi tadi yang tadi nak saya dengan Ustaz. Mana yang qolat tu kalau mufrad dia akan tambah kasrah. Qalati. Qulti. Kalau qalati qalata. Kok yang tu qalata tu kalau lebih pada Okey, qalati. Okey, apa dia? Yang qalati tu makna mufrad lah. Satu je. Dia tambah ti. Okey, jap. Yang ni Yang atas tadi. Yang ni kan? Yang qalat lepas tu tambah jadi qalati, yang satu lagi qalata tu. Ya. Makna mufrad ti yang lebih pada mufrad ta. Ya kalau dua orang ta lah. Okey. Qalat. Bukan ta tu sebab musanna tidak, sebab ada alif tu. Ada alif tasnah dia panggil. Okey, Ustaz. Ustaz macam tasrif dulu ke Ustaz? Tasrif macam Yang dulu kum ke ama kumi
kumi. Kan fi'il amal yang tu tasrif dulu yang Ustaz bagi tu. Ya. Sama lah. Cuma yang ni kita ambil kaedah. Sikit-sikit lah baru kita ambil kaedah. Benda ni kita dah belajar dah dulu. Kum, kuma, kumu, kumi, kumat, kumna. Okay, sekejap Ustaz nak tanya Ustaz. Okay, so sekarang ni maknanya dalam sini fi'il amar ni tanda dia alamat fi'il amar. Okay, alamat fi'il amar maknanya kalau yang ada tulis kat sini ya mukhatabah. Satu lagi taukid. Yang satu lagi tu yang biasa basic itu yang kum uktub yang itu tu macam mana pula Ustaz? Dia punya penerangan Ustaz. Apakah yang itu Ustaz? Itu pun fi'il amar kan Ustaz? Ya, fi'il amar. Kita Jadi kena ingat. Okey, kita kena ingat. Okey. Macam perkataan qala. Qala fi'il ke isim ke huruf? Fi'il. Fi'il. Mana tanda fi'il? Qala. Qala. 3 perkataan tu lah. Qaf, alif, lam. 3 huruf. Yalah, okey. Kita belajar. Tanda fi'il ada qad, sin, saufa, tak ta'nis sakinah. Oh, macam tu. Okey. Mana tanda fi'il daripada perkataan qala? Tak ada. Lepas tu isim ke fi'il ke huruf? Fi'il. Okey, apa tanda fi'il? Tanda fi'il dia sebab 3 tahu 3 letter je lah. Yang tu je lah. 3. Okey. Tak. Tanda fi'il dia kan kita baca kan? Sebab boleh masuk ta tu Ustaz. Sebab boleh. Itu saya dengar. Sebab dia boleh masuk. Qala boleh masuk tak? Qalat boleh. Dia tak semestinya ada. Dia boleh ada. Macam perkataan qum. Boleh tak baca qum, qumi, qumi, uq'ud, uq'udi. Boleh tak? Boleh. Dia boleh masuk. Menerima masuk itu sudah memadai. Tak semestinya ada tanda itu. Uq'udan. Boleh masuk nun taukid. Maka ia adalah fi'il. Qala tidak ada tanda qad, tak ada sin pun tak ada, saufa pun tidak ada, ta'nis sakinah pun tidak ada. Qala tidak ada kan? Kata qala. Tapi dia boleh masuk tak? Tak ta'nis sakinah? Boleh masuk tak ta'nis sakinah. Qalat. Ataupun boleh masuk qad qama. Boleh masuk? Boleh masuk. Bila boleh masuk, maka ia adalah tanda kalimah itu ialah fi'il. Kalau kita nak olah daripada satu perkataan menjadi fi'il amar, fi'il madhi, fi'il mudhari', yang tu nantilah. Yang tu bab dalam ilmu saraf. Dia bukan dalam ilmu nahwu. Macam mana nak ubah daripada fi'il madhi nak jadi fi'il mudhari', fi'il mudhari' nak ubah jadi fi'il amar. Yang tu kena belajar kitab lain. Kitab tu kitab ni lah. Ni saya belajar dulu kitab Fannus Saraf. Maksud saya ialah Ustaz, Okey. untuk kenal kan, kalau macam yang kod tu kita boleh kenal dia boleh di-applykan pada fi'il mudhari' ataupun fi'il madhi. Macam Okey, tu kan? Baik. Okey, kalau macam sa dengan saufa tu fi'il mudhari' untuk pengenalan lah. Tapi bila dia kata kat sini, maknanya bakinya lah yang tinggal ni tanda-tanda fi'il amar. Baik. Jadi tanda fi'il amar yang dekat sini dia bagi uktubi dengan nun taukid saja. Jadinya kalau macam saya nak kenal fi'il amar selain daripada ya dengan nun taukid tadi tu, jadi macam kum ni dia fi'il amar juga kan? Okey, kum fi'il amar, ya. Jadi macam mana saya nak kenal? Maknanya ada 3 tanda ke fi'il amar ni? Macam tu. Ada 3 tanda ke? Satu nun taukid, satu lagi ya mukhatabah, yang satu lagi yang atas kali tu. Macam tu ke? Yang satu lagi yang atas tu ialah maknanya yang okey. Maknanya saya kena ni. Maknanya yang kum tu kita kena balik basic lah maknanya Ustaz ya.
Ya, satunya macam ni. Dia bukan balik pada asas kalimat. Kalau qum kita cari qama, tidak. Maksud saya tadi kan macam kita ambil macam ni lah. Kita ambil perkataan lain lah. Perkataan jalasa. Okey. Jalasa tak ada di sini kan? Tak ada. Jalasa ni ialah fi'il ke isim ke huruf. Jalasa ialah fi'il. Sebab apa jalasa itu fi'il? Apa tanda fi'il pada jalasa? Tidak ada kan? Tapi perkataan jalasa ini, kalimah jalasa ini kita kata ia fi'il. Sebab apa? Sebab ia boleh menerima tanda-tanda fi'il. Apa tanda fi'il? Dia boleh menerima qad. Qad jalasa. Dan dia boleh juga boleh menerima tak ni sakinah, jalasat. Okey. Samalah juga dengan qum, uq'ud, uktub, unzur. Kan? Ini fi'il. Sebab apa fi'il? Sebab ia boleh menerima ya mukhatabah. Umi, uq'udi, uktubi. Dia boleh menerima benda tu. Dan ia boleh menerima nun taukid, uktubanna. Ada tak apa sebut uktubanna? Ada. Maka ia adalah fi'il. I see. Okey. Boleh menerima. Bukan kata mesti ada. Alright. Saya dah terlalu ke depan. Sorry Ustaz. Saya dah terlalu over exit. Okay. Tak apa. Dengan amal je sebab dia yang Ustaz masukkan adalah mengenali fi'il. Ya. Bukan kata nak ubah lagi ni. Tidak lagi ni. Okey Ustaz. Saya understand. Sekarang baru faham. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Saya kena bagi perlahan-lahan, tak boleh laju-laju sangat. Kesian yang follow YouTube ni, kadang ada juga yang nak follow YouTube ni kan. Kesian kalau mereka yang masih baru dan sebagainya tak dapat nak ambil manfaat lah. Jadi sayang daripada perkongsian kita ni. Jadi insyaAllah kita akan sambung dalam kelas yang akan datang berkaitan dengan huruf. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalil ismi wala dalilul fi'li. Bagaimana kita nak kenal pula huruf ni macam mana. Dan insyaAllah kalau sempat tuan-tuan dan puan buatlah ulang kaji sikit, mungkin kita nak adakan sedikit kuis. Kuis ini simple-simple lah, jawab ABC je, tekan. Betul tak betul sudahlah, maknanya kita nak tengok macam mana dari sudut kefahaman kita. Kita bagi contoh, yang ni fi'il ke, yang ni isim ke, yang ni huruf contoh. Kan? Jadi itu simple-simple je lah. Kita buat ABC, bukan kata mesti kena tulis, tak ada. Jadi insyaAllah boleh buat persiapan lah kalau sempat dalam kelas yang akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.